Sebenarnya Jawatankuasa Disiplin Parti ini satu badan yang diluluskan oleh parti melalui peruntukan perlembagaan parti. Dalam pasal 75 perlembagaan PAS memperuntukkan bahawa sebuah Jawatankuasa Disiplin hendaklah dibentuk yang terdiri daripada 5 orang ahli jawatankuasa yang tidak memegang apa-apa jawatan parti kecuali pengerusi. Pengerusi hendaklah daripada ahli jawatankuasa kerja PAS Pusat. Jadi ini pindaan perlembagaan yang baru parti kita. Jadi dengan peruntukan itu, maka PAS Pusat telah pun melantik ahli jawatankuasa itulah untuk menerajui, dan saya diamanahkan untuk menjadi pengerusi kepada Jawatankuasa Disiplin. Jadi saya lihat bahawa amanah ni satu amanah yang berat, sebagaimana juga jawatan-jawatan lain. Kita tidak pernah menganggap amanah parti ni apa bidang sekalipun sebagai benda yang ringan, sebab satu amanah, dan saya cuba sekadar mana yang mampu untuk tunaikan amanah ini. Dan dalam Jawatankuasa Disiplin kita, fungsi utamanya ialah ataupun tugas utama Jawatankuasa Disiplin ini ialah untuk melihat perjalanan parti dapat berjalan dengan baik, dan sekiranya ada elemen-elemen yang boleh dianggap sebagai sesuatu benda yang merugikan parti yang dibuat oleh ahli, maka jawatankuasa ada hak. Cuma prosedur dalam jawatankuasa bertindak, Jawatankuasa Disiplin dia tidak boleh direct untuk bertindak. Dia mesti sebarang aduan hendaklah melalui kepada Setiausaha Agung, dan Setiausaha Agung tu akan menyelesaikan asas-asas kepada aduan. Contohnya tentang sejauh mana ia lapor tu ahli PAS atau bukan ahli PAS, berapa nombor keahlian dia, cawangan mana, dalam kawasan mana dia berada. Kemudian apakah aduan tu mempunyai prima facie atau tidak, ada kes atau tak ada kes. Kemudian sejauh mana dia boleh dianggap merugikan PAS, sebab Jawatankuasa Disiplin ialah untuk menjaga kedudukan PAS tu sendiri. Jadi urusan-urusan pentadbiran ni dia selesaikan dulu di peringkat Setiausaha Agung. Jadi Setiausaha Agung selepas dia menilai semua, kalau sekiranya tak valid, dia mungkin tidak terima aduan tersebut. Kalau sekiranya dapati sah, ada kes ataupun ada benda yang perlu diangkat kepada Jawatankuasa Disiplin, maka dia akan angkat di Jawatankuasa Disiplin. Jadi kita Jawatankuasa Disiplin ni kita hanya menerima aduan daripada Setiausaha Agung. Dan ini prosedur biasa semua parti. Dan Jawatankuasa Disiplin kita berdasarkan laporan yang ada, tuduhan yang ada, kita akan mengantar pertuduhan tersebut kepada yang dituduh, dan kita minta dia menjawab dalam tempoh 14 hari. Dan tempoh 14 hari dia akan jawab kepada Jawatankuasa Disiplin. Dia boleh kemukalah apa bukti-bukti alasan dia supaya bagi pembelaan diri dia lah. Kalau betul dia tak buat, dia kena tunjukkan bukti sebagainya. Jawatankuasa Disiplin kemudian akan menilai semua yang dibuat tadi, laporan yang dihantar tadi. Sekiranya kita dapati ada prima facie dalam kes tu, maka kita akan panggil orang berkenaan untuk dia menjawab beberapa persoalan yang kita perlu tahu. Jawatankuasa Disiplin perlu maklumat. Dan kalau kita dapati dengan jawapan dia confirm tuduhan pada dia ni tak betul, tak menepati dan sebagainya, biasa kita akan gugur. Kalau sekian ada kes, baru kita akan panggil dia. Jadi bila kita panggil dia, kita akan tanya satu persatu. Di peringkat ini, seseorang yang dituduh, dia boleh bawa saksi, boleh bawa pengguam pun. Sebab jawatankuasa ni bukan nak hukum orang. Kita terima tuduhan, bagi kita seseorang tu tidak akan bersalah melainkan dapat dibuktikan bahawa dia bersalah. Jadi selagi kita tak boleh buktikan dia bersalah, maka kita tak boleh nak hukum dia. Jadi bila kita panggil dengan lawyer dia, dengan saksi dia sebagainya, dan dia boleh pilih prosedur, sama ada nak mendengar secara tertutup, ataupun terbuka, ataupun dalam keadaan separuh tertutup. Contohnya dia
dia nak supaya bersama-sama dia ada saksi-saksi dan sebagainya. Itu hak dia. Prosedur tu dia yang pilih. Cuma kebanyakan dalam kes parti kita tidak galakkan dia buat secara terbuka, kerana dia ada implikasi kepada parti sendiri. Tujuan kita semua ni sayang pada parti. Jadi bila kita sayang pada parti, maka kita mesti cari jalan macam mana supaya parti kita tidak bertambah rosak. Persepsi itu macam-macam. Kita tak boleh nak elak persepsi, tapi kita mengurangkan persepsi. Kemudian kalau sekiranya kita cek, kita siasat, ada kes, ya, jawatankuasa kemudian setelah kita dengar keterangan dia, kita akan nilai semua jawapan. Kita menilai semua jawapan, dan kita sebelum kita jatuhkan sesuatu hukuman, maka kita biasanya kita panggil orang yang tuduh tadi untuk dibuat mitigasi dulu. Dia nak rayu apa, dia nak cakap apa, supaya jawatankuasa ni kita ambil kira soal tu. Soal dia dah berkhidmat lama dalam parti, dah korban, dah apa, dia ni sepuh apa dia pegang, dia boleh sebutlah apa yang dia nak rayu. Bukan rayuan, tapi mitigasi ni mohon belah ihsan lah. Jawatankuasa disiplin. Setelah kita dengar mitigasi dia, lalu kita pemaklum hukuman, baru jatuh hukuman. Jadi hukuman kepada dia tu, biasalah bila kita jatuh satu hukuman, ada yang setuju dan tak setuju, tak boleh nak elak. Dan setiap hukuman memang akan ada yang gembira dan akan ada yang duka cita, ya. Dan kita tak boleh nak lari daripada soal ini, ya. Dan bagi kami jawatankuasa, kita hanya menjalankan amanah. Bila kita cek ada kes, maka kita jatuh hukuman, ya. Dan hukuman tu pula dia ada hak dalam tempoh 30 hari untuk dia buat rayuan kepada jawatankuasa rayuan. Jawatankuasa rayuan parti ni, yang pindaan baru perlembagaan, ada 2 peringkat pun. Dulu 1 peringkat, sekarang 2 peringkat. Yang pertama, dia boleh merayu kepada jawatankuasa kerja pusat. Sekiranya dijatuhkan hukuman oleh jawatankuasa pusat, dia tak puas hati lagi, dia boleh rayu lagi kepada majlis syura. Maknanya saya fikir dalam parti kita ni, ini parti politik. Sebagai satu parti politik, kita melihat ruang-ruang ini sebagai ruang yang diberi oleh parti, supaya yang rasa yang dituduh tu, yang dijatuh hukuman, ambil kesempatan, gunalah ruang yang ada untuk kita buat rayuan dan sebagainya. Jadi itu prosedur jawatankuasa disiplin. Maksudnya prosedur itu, bilangan hari itu memang dah ditetapkan atau ditetap dalam perlembagaan. Ditetap dalam perlembagaan. Macam 30 hari daripada dijatuhi hukuman tu, memang disebut dalam perlembagaan. Dan dia mesti hantar rayuan bukan kepada jawatankuasa disiplin. Sekarang ni tugas jawatankuasa disiplin, bila kita jatuh hukuman tu, selesai tugas kita. Selesai. Jadi berikutnya tu dia dengan jawatankuasa kerja pusat. Surat pun kepada Setiausaha Agung, dan Setiausaha Agung akan timbang, bawa dalam surat jawatankuasa pusat sebagainya. Jadi di situ pula dia jadi kami jawatankuasa ni hanya sampai peringkat kita jatuh hukuman, selesai tugas kita, ya, begitu, ya.